Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jumpa lagi dalam kelas Sains tahun 4. Tajuk hari ini, bunyi berfaedah dan bunyi memudaratkan. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan faedah bunyi. Nombor 2, murid dapat menyatakan akibat berlakunya pencemaran bunyi. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan cara mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, mari kita tengok buku teks awak. Ini contoh daripada buku teks. Bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Bunyi yang memberi pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita? Okey, perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi nombor 1, tengok ada orang tengah bersembang-sembang dekat atas kerusi tu kan. Okey, jadi maksudnya kat sini, bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Ianya berfaedah lah. Berkomunikasi tu sesuatu yang berfaedah kepada kita. Kalau tak ada bunyi, kita tak boleh bercakap. Macam mana awak nak sampaikan maklumat kepada orang lain? Macam mana awak nak berkomunikasi dengan orang lain? Okey, tengok pula dekat hujung sana tu. Orang main gitar. Bunyi muzik boleh menghiburkan, menghiburkan hati kita. Ia pun memberi manfaat dan berfaedah kepada kita. Okey, tengok situasi kedua. Bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Faedah yang seterusnya ialah bertujuan untuk memberi isyarat kecemasan. Kita ada bunyi, macam mana kita nak tahu? Oh, ada kecemasan. Oh, kebakaran. Tak tahu kan? Okey, situasi ketiga, bunyi jaringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Bunyi telefon bunyi kring kring. Oh, maksudnya ada orang call. Cepat-cepat pergi angkat. Macam itulah. Itu menunjukkan bunyi itu berfaedah kepada kita untuk kita berkomunikasi, untuk menghiburkan kita, untuk menyampaikan isyarat kecemasan dan juga untuk memberikan tanda, memberikan maklumat. Okey, kemudian tengok situasi keempat pula. Apa awak cakap? Tak dengar lah. Dia kata bila persekitaran yang bising menyebabkan sukar berkomunikasi. Bunyi yang bising tu menyebabkan kita suka untuk bersembang dan bercakap dengan orang lain. Ini menunjukkan bahawa bunyi ni memudaratkan kita. Bagi kita tak dengar apa yang orang lain cakap sebab terlalu bising. Kemudian situasi kelima, bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Kadang-kadang bunyi kenderaan ke yang terlampau kuat, bunyi orang bercakap yang terlampau kuat akan menyebabkan kita rasa stres, rasa serabut kepala otak. Itu adalah contoh bunyi yang memberi kesan memudaratkan kepada kita. Okey. Kalau yang berfaedah tadi, contohnya bunyi untuk berkomunikasi, kita bersembang, bunyi isyarat kecemasan, bunyi muzik yang menghiburkan, dan bunyi telefon untuk memberi maklumat kepada kita. Tapi kalau bunyi yang memudaratkan, bunyi yang terlampau bising, boleh memudaratkan emosi kita, boleh buat kita tak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Itu contoh bunyi yang memudaratkan. Okey, situasi seterusnya, bunyi bising yang didengar secara kerap dan terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Lagi satu, kalau kita dengar sesuatu bunyi itu yang terlampau kuat dan selalu kita dengar, contoh bunyi orang duk drill jalan raya kan, dia akan menyebabkan masalah pendengaran. Maksudnya telinga kita akan ada problem, okey? Tengok tu, kekuatan bunyi diukur dalam unit decibel dB. Bunyi kuat yang melebihi 85 dB boleh merosakkan telinga. Okey, kita tengok sekali lagi kebaikan bunyi. Tengok yang pertama untuk berkomunikasi, menghiburkan, isyarat kecemasan, memberi maklumat. Okey, kalau soalan tanya, berikan 4 kebaikan bunyi. 1 untuk berkomunikasi, kedua untuk menghiburkan, ketiga untuk memberi isyarat kecemasan, nombor 4 untuk memberikan maklumat. Okey, keburukan bunyi pula apa? Suka berkomunikasi. Bunyi bising tu susah nak berkomunikasi. Mengganggu ketenangan. Jadi stres, jadi serabut, tekanan emosi. Lepas tu, masalah pendengaran. Ini semua adalah keburukan bunyi. Bila bunyi yang terlampau bising, terlampau kuat, kita susah nak berkomunikasi. Kita rasa tekanan emosi, mengganggu ketenangan kita, tak boleh nak duduk tenang-tenang dan akhirnya berlakunya masalah pendengaran.
Okey, seterusnya kita tengok macam mana pula nak mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Perhatikan situasi di bawah. Okey, petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga. Tengok dia pakai macam earphone tu, kan? Untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey, bunyi kapal terbang sangat kuat, kan? Terutamanya apabila dia nak mendarat, nak tu. Jadi petugas yang dekat lapangan terbang tu yang duk jaga laluan kapal terbang masuk tu, telinga mereka akan jadi rosak kalau mereka selalu dengar setiap-tiap hari sebab bunyi kapal terbang terlalu kuat. Jadi dia perlu pakai pelindung telinga untuk menghindari telinga dia daripada rosak. Okey, situasi kedua. Bahan penyerap bunyi seperti permaidani. Apa tu permaidani? Kapet dekat rumah awak tu. Langsir tingkap. Dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Okey, bila kita pakai langsir, bunyi dari luar akan kuranglah sikit masuk dalam rumah. Itu yang dia cuba nak sampaikan. Dan situasi yang ketiga, pokok-pokok di tepi jalan, tengok orang tanam pokok kat tepi jalan kan? Sebab apa? Nak kurangkan bunyi bising kenderaan. Jadi orang yang dekat sini ni bolehlah bersembang, tak adalah dengar bising sangat. Kalau tak ada pokok dekat sini, bisinglah bunyi kenderaan ni. Duk pin. Macam mana orang kat sini nak bercakap? Itulah contoh-contoh macam mana kita nak kurangkan pencemaran bunyi. Pertama, guna alat pelindung telinga, guna bahan menyerap bunyi dan menanam pokok di tepi-tepi jalan. Ni contoh menggunakan pelindung telinga, menggunakan bahan-bahan atau alat penyerap bunyi seperti permaidani, langsir tingkap, penggunaan pokok. Okey. Seterusnya, ini adalah nota dalam buku teks awak. Saya nak awak salin ya nota ni, boleh tengok dalam buku teks. Salin dalam buku nota sains awak, buku panjang tu. Sini tengok ni. Yang nombor 1, 2, 3, 4 ni kita dah belajar hari tu, minggu sebelum ni. Hari ni kita belajar nombor 5, 6, 7. Tapi saya nak awak salin semualah sebab tak salin lagi kan. Okey, faedah bunyi adalah untuk, ni rumusan dia. Berkomunikasi, memberikan maklumat, memberikan isyarat, menghiburkan. Pencemaran bunyi boleh mengakibatkan apa? Sukar berkomunikasi, tekanan emosi, gangguan ketenangan, masalah pendengaran. Cara nak kurangkan pencemaran bunyi, menggunakan pelindung telinga, menggunakan penyerap bunyi. Okey, jom jawab soalan buku aktiviti muka surat 60. Okey, sekarang mari kita tengok muka surat 60. Okey, tengok soalan yang pertama tu. Okey, dia kata apa? Rajah di bawah menunjukkan pelbagai bunyi di sekeliling kita. Awak keluarkan buku awak, kita buat bersama-sama. Okey. Okey, namakan 3 bunyi yang berfaedah dalam rajah ni. Namakan dia, kita kena tulis P ke Q ke R ke. Cari 3. Apa? P yang berfaedah. P lah bunyi ambulans kan. Jadi tulislah sini. P. Lagi apa? Lagi apa? Bunyi apa yang berfaedah? R. Bunyi loceng. Kalau tak ada untuk menyampaikan maklumat, kata dah waktu balik dah, bunyi loceng sekolah. Okey, dan kemudian bunyi Z tu berfaedah ke? Bising kot. Bunyi jentolak tu pun bising. S tu pun bising. Lepas tu T, dia tengah memberikan tengah berkomunikasi, tengah nak bercakap, nak menyampaikan sesuatu. Jadi T. Tulislah P, R dan T. Okey, kemudian nyatakan faedah bagi setiap bunyi yang kamu namakan di A1 tadi. Okey, kamu kena buat macam ni ya. P. Okey, P apa? Untuk apa? Memberi isyarat kecemasan. Tulis tu, memberi isyarat kecemasan. Tulislah sampai habis kat sini, memberi isyarat kecemasan. R pula. R untuk apa? Memberitahu waktu pembelajaran telah tamat ke. Macam tu. T.
memberitahu maklumat penting. Macam tu, okey? Boleh faham? P, saya ulang sekali lagi. P, memberi tahu amaran kecemasan ataupun memberi isyarat kecemasan. R, memberitahu waktu belajar telah tamat. Macam itulah. T, memberitahu pengumuman penting. Itu contoh. Okey. Kemudian, tengok B1 pula. Namakan bunyi yang memudaratkan. Tulis pula apa yang memudaratkan tadi. S dan Q. Tulislah S, Q. Okey. Nyatakan kesan bunyi yang memudaratkan yang kamu nyatakan. Okey, apa contoh kesan bunyi yang memudaratkan yang kamu nyatakan di sini? Apa kesan dia? Kesan apa yang akan berlaku kalau kita dengar bunyi-bunyi yang memudaratkan ni? Boleh tulis emosi terganggu, boleh tulis merosakkan daya pendengaran, boleh tulis apa lagi? Mengganggu ketenangan, susah berkomunikasi. Yang 4 tadi, ingat tak? Dekat slide yang tadi mula-mula saya tunjuk ada 4 benda yang kesan bunyi yang memudaratkan tu apa dia? Mengganggu komunikasi, sukar berkomunikasi, memudaratkan kesihatan telinga, pendengaran, lepas tu apa? Mengganggu ketenangan, menyebabkan tekanan emosi. Pilih dekat situ, tulis balik, pilih satu, okey? Satu je jawapan. Okey, seterusnya soalan C. Rajah menunjukkan kerja yang menghasilkan bunyi yang memudaratkan kawasan pembinaan. Nyatakan satu langkah untuk mengurangkan pencemaran bunyi ini. Nak buat lagu mana ni? Carilah sendiri. Tadi kita dah belajar kan? Macam mana nak kurangkan pencemaran bunyi yang dihasilkan ni? Langkah untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Pilih balik dekat nota tadi pun ada. Tulislah jawapan yang betul. Okey? Ingat ya. Satu je langkah untuk mengurangkan. Cari balik dalam nota dan buku teks pun ada. Okey?